Selamat pagi kepada cikgu-cikgu sekalian dan pensyarah-pensyarah sekalian dan juga para hadirin. Nama saya Long, saya dari ViewSonic Malaysia. Okay. Hari ini saya mensyorkan satu papan putih digital yang cikgu dan pensyarah-pensyarah boleh download dan install ke dalam komputer riba tersendiri yang menggunakan Windows 10 yang ke atas. Okey, pertama sekali, apakah itu MyViewBoard yang sekarang saya tengah share screen yang ini? Okey. So, MyViewBoard yang ini ialah satu papan digital di dalam komputer. Dan juga cikgu boleh tengokkan gambar raja sini. Okey, di dalam kelas kita ada satu panel digital. Okey, katakan sekarang hybrid dan murid ada yang setengah di rumah ataupun setengah di dalam kelas ataupun sekarang kesemua murid ada di rumah. Okey. So, cikgu boleh gunakan aplikasi ini bersama dengan conference ataupun Zoom ataupun Google Meet ataupun Microsoft Teams sekali. Okey, yang sekarang tengah saya gunakan. So, panel digital kami ialah nombor 1 di US dan juga Asia Pasifik. Seterusnya, okey, apakah itu in-class hybrid? In-class hybrid ialah ada pelajar di skrin yang besar yang tengah di rumah ataupun di tempat tersendiri dan juga setengah-setengahnya ada juga di dalam kelas. Online class ialah kesemua pelajar berada di rumah sendiri walaupun cikgu pun sama juga berada di rumah sendiri yang sekarang kami panggil PDPR. Okey, sedikit sebanyak tentang ViewSonic. Company kami ialah US company, HQ di Brea, California dan juga R&D kami berada di Taipei, Taiwan. Dan company kami pun sudah ada 33 tahun. Produk yang kami ada sebenarnya kebanyakan ialah hardware. Tetapi hari ini kami hanya brief sedikit hardware sahaja. Okay. Pen display. Okay. Yang ini ialah peribadi digital whiteboard panel display yang tengah saya guna. Nanti saya akan tunjukkan panel yang tengah saya guna. Okay. Monitor kebiasaan berada di rumah ataupun komputer riba ataupun PC yang tengah guna. Viewboard dan commercial display ialah kebanyakan sekarang banyak sekolah yang tengah menggunakan digital touchscreen, interaktif touchscreen yang TV yang boleh sentuh yang ada touch feedback yang ini yang berada kebanyakan di meeting room ataupun sekolah. Dan projector ialah tradisional yang kebanyakan pun juga berada di sekolah yang gunakan projector untuk memaparkan display yang besar. Okay. Saya akan lebih banyak kepada MyViewBoard ecosystem sebab solusi yang boleh menolong cikgu mengajar masa PDBR. So, MyViewBoard yang ini MyViewBoard kita boleh bekerjasama dengan software-software lain seperti sekarang yang tengah saya gunakan Zoom, okay, ataupun cikgu-cikgu yang gunakan Google Meet dan kepada syarikat-syarikat yang gunakan Microsoft Teams sekali. Okay. So dia boleh share screen, lepas tu cikgu boleh sharekan panel cikgu sekali. Okey, sedikit sebanyak penerangan apakah itu MyViewBoard. Kalau Microsoft, dia ada Office. Dalam Office, dia ada Word, Excel dengan Outlook, okey, dan PowerPoint, PowerPoint. Dan Google, dia ada G Suite. Kebanyakan sekarang cikgu memang gunakan Google kan sebab under MOE EDU. So dalam Google, dia ada Gmail, dia ada Google Drive dan dia ada Google Calendar, Google Doc, Google Sheet, okay, dan banyak-banyak lagi aplikasi. Okay. Di ViewSonic, kami ada MyViewBoard. Dalam MyViewBoard, ada apa-apa package yang boleh menolong cikgu kat sini. Okay. Kita ada whiteboard yang saya akan menerangkan kebanyakan hari ini ialah whiteboard. Whiteboard ini ialah aplikasi yang cikgu tengah tengok share screen yang ini. Yang ini panggil whiteboard. Ini ialah satu aplikasi software yang cikgu boleh download ke dalam komputer cikgu yang menggunakan Windows 10 ke atas. Okay? Dan saya akan menerangkan sikit lagi companion. Macam mana cikgu boleh mengajar collaboration dua arah dengan
murid-murid, yang murid boleh hantar bahan kerja, yang boleh main pop quiz ataupun main pool dengan cikgu sekali dalam papan digital ini. So kita ada digital whiteboard yang kita panggil MyViewBoard Whiteboard dan mobile application yang kita panggil MyViewBoard Companion. Okey, sebelum saya meneruskan kepada slide yang seterusnya, cikgu boleh tengok sistem requirement standard dia ada requirement juga, dan cikgu boleh sekarang pergi ke https myviewboard.com, link bawah sini. Okey, mari saya tunjukkan. Cikgu boleh pergi ke myviewboard.com. Selepas itu, cikgu boleh klik get started yang sini atas. Lepas cikgu klik atas sini, okey, cikgu akan sampai ke muka surat untuk sign up satu account. So kepada cikgu-cikgu atau pensyarah-pensyarah hari ini yang sign up sebelum 30 hari bulan Jun, okey, akan dapat 1 tahun account premium yang berharga $59, around 200 lebih ringgit Malaysia. So pensyarah-pensyarah dan cikgu-cikgu hari ini sila sign up guna Google sebab MOE.edu menggunakan Google. So senang sikit untuk masa depan bila sekolah dah subscribe kepada fungsi yang penuh, cikgu tak perlu buat sign up sekali lagi. Okay? Jangan lupa sign up gunakan Google MOE. Selepas sign up, kita pergi kepada sign in. Lepas sign in, cikgu dah dapat tengok satu portal milik tersendiri. Di sini pertama sekali boleh klik kepada nama tepi sini, ada satu ikon. Okey, sekarang saya dah letak gambar raja. Okey, bila cikgu dah klik kat sini, dia akan showkan edit account. So, selepas klik edit account, cikgu boleh tukarkan nama dia kepada nama yang cikgu nak untuk memendekkan nama dia. Sebab masa cikgu register ataupun sign up, nama dia akan panjang sama dengan nama email cikgu. Tapi cikgu boleh pilih nama tersendiri. Katakan nama saya Law, L-A-W. Bila saya dah ambil nama ini, dah tak ada orang boleh ambil nama yang sama. Sebab nama ini akan unik. Katakan cikgu nak bagi nama yang lebih pendek, dia ada berguna untuk cikgu main kolaborasi dengan murid nanti. Nanti saya akan tunjukkan kenapa tukar nama ini ada kebaikannya kat sini. Okey. Bila cikgu dah sign up, cikgu masuk ke dalam portal, klik gambar edit account, okey. Lepas tu tukar nama MyViewBoard name yang ni. Okey, MyViewBoard name. Okey, tukar nama yang ini. Dari email cikgu kepada nama yang ringkas. Selepas tu, bila cikgu dah tukar dan cikgu confirm, okey, balik ke muka surat pertama, cikgu akan nampak panah yang menurun yang ini, yang arah turun yang ini. Okey, panah yang ini. Okey. Cikgu boleh klik panah sini, lepas tu download Windows, whiteboard for Windows. Okey. Yang lain tu tak perlu hari ini belajar. Cikgu download whiteboard for Windows, nampak yang ini Windows. Okey. Bila cikgu dah download aplikasi ini, cikgu install dalam notebook ke PC ke cikgu. Lepas tu cikgu akan dapat satu ikon yang keluar di desktop. Dia akan showkan sama yang ini, whiteboard. Nampak tak? Mungkin saya besarkan ikon saya. Dia ada satu ikon panggil whiteboard kat sini, yang ini. Okey. So, aplikasi ini ialah sama dengan aplikasi yang saya tengah buka yang ini. So, yang ini ialah software dia. Email EDU atau boleh personal email itu. Kebaikan ialah email EDU. Sebab kalau email EDU di masa depan, katakan sekolah-sekolah ataupun fakulti-fakulti college dah subscribe kepada full package, email cikgu yang dah register akan terus upgrade kepada yang tertinggi. So tak perlu register sekali lagi. So kami showkan gunakan email cikgu yang EDU. Okey, seterusnya.
Okey, di dalam package standard dia ada whiteboard sahaja. Okey, apa yang cikgu boleh tengok sini kalau standard, okey standard tier dia ada basic sahaja whiteboard. Tetapi kalau cikgu register hari ini, cikgu boleh dapat premium tier. Premium tier yang ini, okey, cikgu boleh buat wireless presentation, cikgu boleh ada QR code sharing, nanti saya pun akan tunjukkan, okey, AI pen, immersive reader untuk yang guru-guru yang mengajar bahasa, keutamaannya bahasa English, okey. Okey, throw pop quiz dengan put ialah collaboration macam mana murid boleh hantar bahan mereka ke dalam whiteboard yang ini. So, register sekarang, okey. Okey, tadi yang saya ada katakan entity tier. Kalau sekolah dah subscribe kepada package yang tertinggi, okey, banyak lagi boleh buat. Banyak benda features yang boleh merangkumi di dalam ekosistem MyViewBoard. Seperti mana IT boleh terus boleh tambah user, boleh delete user, boleh assign admin dan juga boleh control panel-panel digital yang ada di sekolah. Okay? So yang tadi Encik Alex ada katakan, okay, subscriber seluruh dunia sudah lebih dari 3 juta guru-guru ataupun cikgu-cikgu di seluruh dunia. MyViewBoard whiteboard, apa yang dia boleh buat dalam sini? Cikgu boleh import PDF, cikgu boleh import PowerPoint yang dah sedia ada, okey. Kita panggil import file, import multimedia seperti video, audio, GIF file, gambar, raja, okey. Image recognition yang ini ialah selain daripada tulisan, okey, lakaran cikgu boleh jadi grafik, selepas jadi grafik dia boleh jadi satu search engine boleh cari gambar. Nanti saya pun juga akan tunjukkan yang ini. Okey. YouTube kepada guru-guru yang guna banyak video untuk pengajaran, tak perlu download. Cikgu hanya perlu tarik aja YouTube link, dah boleh dapat video dah. Whiteboard boleh access using iPad atau tidak. Sebenarnya whiteboard yang ini hanya support untuk Windows 10 ke atas. Okay. Sebab yang ini ialah aplikasi Windows. Browser, nampak? Saya tak perlu keluar untuk ambil apa-apa barang di dalam laman web. Okay. Saya hanya perlu buat semua barang di dalam whiteboard digital ini sahaja. Okay. Nanti dan juga kepada guru-guru yang ada channel-channel social media, yang ada channel YouTube, nak buat screen recording, nak buat print screen, kesemuanya kita pun support screen recording. File sharing nanti macam mana cikgu boleh hantar bahan kepada badan digital dan kita akan main pop quiz juga nanti. Okay? So, bila cikgu dah download, dah install dalam komputer cikgu, okay, cikgu akan nampak layout seperti yang ini. So layout ada apa kat sini? Okay, sedikit penerangan. Okay, title bar, file name, nama file cikgu di atas. Okay, ini nama saya, nama file saya MyViewBoard. Okay, dan juga bila cikgu dah tukar nama MyViewBoard, viewboard section name. Okay, nampak tak nama saya di kat atas sini? Low. Kalau cikgu yang tak pernah tukar nama tadi dalam website tu, nama cikgu akan sangat panjang. Mungkin nama cikgu Rahman at .moi.edu.my. Dia akan sangat panjang. Okay. Kalau cikgu tukarkan nama yang ringkas, so murid pun senang nak ingat ataupun cikgu pun senang nak bagi tahu nak type apa nama nanti. Okay. Main toolbar. Hari ini kita akan penerangan yang detail di dalam main toolbar yang ini. Apakah fungsi-fungsinya yang ada tersedia ada. Dan background. Cikgu-cikgu yang nak guna background untuk buatkan bahan konten, kita pun ada nak tukar warna, katakan cikgu nak tukar warna, senang je, satu klik je. Ataupun cikgu nak tukarkan kepada konten-konten background lain, ataupun kita pun ada original content kita yang tersedia ada. Cikgu klik sahaja dalam sini, tapi dia akan ambil masa untuk loading sebab di sini dia ada banyak subjek dan merangkumi background. Okey, katakan kita nakkan maths. Cikgu boleh dapatkan bahan-bahan yang ini. Okey. Cikgu boleh cuba-cubakan nanti. Okey.
Di samping situ kita ada background dan kita ada floating toolbar. Okey, floating toolbar yang ini ialah untuk mensupport kita untuk buka next page, tambah page, okey, kat sini. Dan bila cikgu buka software ini, cikgu akan nampak bar yang sini, yang ini. Okey. Bar yang ini untuk cikgu sign in. Bila cikgu sign in, okey, bot yang ini milik cikgu sebab dia akan bind sekali, join sekali dengan Google Drive cikgu sekali. Okey, bila cikgu sign up dengan Google. Dan kanan paling atas ialah minimize, maximize, setting dan sebab selainnya. Okey. Dan cikgu juga boleh gunakan setting sini, tukarkan language. Kita baru sahaja mengaktifkan untuk support bahasa Melayu. Bila saya tekan bahasa Melayu, nampak tak semua tema, bahasa, bantuan visual, yang ini semua dah tukar kepada bahasa Melayu. Okey. Sebenarnya kami pun support bahasa Melayu juga untuk aplikasi ini. Okey. Okey. Apakah yang ada di sebalik fungsi-fungsi main toolbar sini? Yang penting yang hari ini saya akan jelaskan ialah Windows Toggle, Screen Capture, bahan-bahan cikgu yang dah tersedia ada, PDF ataupun PowerPoint, Embedded Browser, Drag and Drop, okay, Infinite Canvas Shape dan Immersive Reader. Okay. Okay, cikgu boleh nampak kan Windows Toggle kat sini kan? Okay, apakah fungsi Windows Toggle ni? Katakan cikgu ada bahan selain daripada dalam whiteboard, cikgu nak ambil masuk ke dalam whiteboard, cikgu hanya perlu tekan sahaja Windows Toggle ni. Okay. Bar yang ini, whiteboard, dia tengah jalan di belakang aplikasi ni, tengah jalan di belakang. Katakan tadi ada website yang saya nak masukkan. Okay, mungkin saya tekan, saya nak conteng, saya bagikan yang ini cikgu kena download. Lepas tu, selepas itu cikgu masukkan ke dalam whiteboard, cikgu boleh tekan print screen. Okay, saya boleh select dan lepas. Okay, benda-benda ni dah masuk ke dalam screen saya. Okay, so yang ini kita panggil Windows Toggle, yang senang digunakan. Ataupun cikgu-cikgu yang gunakan banyak, cikgu boleh bagikan penjelasan tentang peta dunia. Okay, mungkin ada benda-benda yang tak boleh masukkan di dalam whiteboard tapi cikgu nak guna aplikasi ini juga. Okey, dah dapat dah. Okey, nampak tak yang ini 3D kan? So cikgu nak masukkan benda, mungkin cikgu nak besarkan benda ni ataupun cikgu nak bagi penerangan tentang garisan sini, nama apa, atas. Okey, lepas tu cikgu nak copy pastekan benda ni ke dalam whiteboard, cikgu boleh select sahaja, lepas tu lepaskan dan dia dah masuk ke dalam whiteboard. Okey. So yang ini kita panggil Windows Toggle. Selain daripada kita boleh capture kita boleh ambil screen dari luar, sebenarnya dekat dalam kita pun boleh screen capture. Dalam sini pun boleh screen capture. Okey. Tapi sini saya akan tunjukkan macam mana nak buat screen recording. Screen recording yang ini untuk cikgu-cikgu yang buat channel social media, YouTube nak upload ke, cikgu boleh buat screen recording. Tekan aja screen recording yang ini. Cikgu boleh nampak dia akan keluar satu bar. So suara saya nampak warna hijau yang tengah ada bar. Okey. Cikgu boleh pilih screen 1 ataupun screen 2. Kepada cikgu-cikgu yang guna 2 screen, okey, cikgu kena pilih screen. Katakan sekarang saya tengah guna screen 2, saya pilih screen 2. Okey. Lepas tu cikgu boleh tekan play dan record. Dan record ini, okey, cikgu boleh tulis mungkin 1, 2, 3 dan cikgu boleh pause. Dan ini tak perlu rekod terlalu banyak video yang tak penting ataupun cikgu nak pause untuk rehat sekejap, dan selepas itu cikgu boleh play balik dan continue tulis sekali. Okey. Dan sini cikgu boleh tekan stop. Selepas cikgu tekan stop, cikgu boleh tulis mungkin 1, 2, 3 dan cikgu boleh pause dan continue tulis sekali. Okey.
Okay, so cikgu nampak tak tadi saya dah pause dekat tengah-tengah tadi. Okay, so yang ini untuk screen recording dan cikgu boleh buatkan fungsi-fungsi ini okay, untuk save screenshot ataupun pengajaran cikgu dan hantar kepada murid untuk buat revision ke selepas pengajaran pun boleh yang ini. Okay, yang panah yang ini saya tak showkan sebab panah yang ini ialah kita boleh untuk tarik kiri ke kanan ataupun kanan ke bawah ataupun kita balik ke kiri. Ini untuk cikgu-cikgu yang nak gunakan tangan kiri ataupun tangan kanan ataupun nak guna bar dekat bawah. Okey, pun boleh yang ni. Okey. Yang folder warna kuning ini sebenarnya ialah cikgu boleh ambil tertikus mouse tunjukkan ke sini. Yang ini ialah new folder, new page. Okay. Yang kedua ialah open. Open ialah open file. Dia sama sahaja dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint yang cikgu tengah guna kat sini. Okay. Sebenarnya dia punya turutan sama sahaja. New, open, save as, export. Okay. File-file cikgu yang dah buat, cikgu boleh save tak? Ya, boleh. Boleh save. Cikgu hanya perlu klik save ataupun save as. Dia ada satu file panggil .vboard. So .vboard yang ini ialah macam kita buat dokumen ataupun PPTX PowerPoint. Dan cikgu boleh buka balik .vboard ini untuk edit balik bahan-bahan cikgu. Okay, so ini ialah file original cikgu yang boleh diedit lagi kalau cikgu save dalam .vboard. Dan cikgu nak hantar bahan ini kepada orang lain yang tak ada software ini, macam mana kita nak buat? Cikgu hanya perlu export. So kita pun support export kepada PDF, PowerPoint, okay, yang cikgu boleh hantarkan bahan ini kepada murid, okay, sebagai rujukan. Okay, nanti saya pun akan cuba untuk cikgu downloadkan bahan-bahan saya juga. Okay. Dan kita ada print. Cikgu boleh print ke printer ataupun scan QR code. Scan QR code ni nanti saya akan tunjukkan macam mana cara dia. Okay, seterusnya. Yang ini. Cikgu perlu perhatikan yang ini. Sebab function-function ini dekat Magic Box sini ada banyak. Okay. So, yang saya nak tunjukkan hari ini ialah tools. Apakah itu tools? Sebenarnya bila cikgu klik dalam, nampak tak? Bahan-bahan pembaris, countdown timer, okay, pengiraan masa, jam, calculator, okay, mesin pengira ataupun graph, okay, semua ada dekat sini. Okay, mari kita cuba sedikit dua kat sini. Okay, katakan untuk yang mengajar masa, cikgu boleh tarik masa ini keluar sahaja. Okay, sekarang pukul 10.30 dan cikgu boleh random pilihan ataupun putar sendiri. Okay. Kalau satu tak cukup, sebenarnya cikgu boleh masukkan dua. Bandingkan perbezaan masa. Cikgu boleh buatkan bandingan masa. Okay. Dari pukul berapa ke pukul berapa. Okay. Yang kedua, yang ini banyak cikgu yang nak guna countdown timer. Katakan sekarang saya buatkan 3 saat. Okey, cikgu boleh play countdown. Dia ada alarm sekali bunyi dia. Okey. Ataupun cikgu boleh tekan play sahaja. Dia di sini tools ada apa lagi? Pembaris, protector, okey, macam mana nak buat pembaris, nak buat line, kita bila ada pembaris, letak ke tertikus ataupun touchscreen. Kalau cikgu yang guna touchscreen pun boleh. Sebenarnya saya pun tengah gunakan touchscreen dan mouse sekali dua. Okey. Selain daripada tu, okey, mungkin kita nak gunakan untuk buat bulatan. Okey, macam mana kita nak buat bulatan? Cikgu nampak tak diameter untuk protector ini? Sini ada. Lepas tu, hanya tekan je, bulatkan dia je. Inilah dia, senang nak buat satu bulatan. Dan bulatan ini kita boleh buat apa? Kita boleh tengok tahu diameter dan juga kita boleh bahagikan mungkin kepada 5. Nampak? Saya boleh tarik satu bulatan bahagi 5, 6, 7. Lepas tu saya boleh tekan dan select. Sekarang dia dah keluar degree. Nampak tak cikgu? Degree kat sini. Tadi tak ada sebab satu bulatan tak ada degree sebab 360 darjah. Okey. Bila dah bahagi 5, dia keluar darjah untuk tersendiri.
Nanti saya akan tunjukkan lebih lagi apa yang kita boleh buat dekat sini. Okey, selain daripada itu, kita boleh bahagikan, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini, okey, bila saya dah select, bila saya dah tulis 1, 2, 3, 4, 5, saya boleh select semua. Lepas tu kita boleh buat kumpulan, grouping, okey. Bila group dia akan jalan ikut semua dan saya bagikan satu anak panah kat sini. Dan kita boleh main spin. Senang tak nak buat kesimpulannya ini? Spin, Wheel of Fortunes. Okey. Dan nanti saya ada sudah menjemput satu cikgu, okey, untuk tunjukkan bahan-bahan pengajarannya, macam mana beliau menggunakan whiteboard untuk sebagai bahan pengajaran. Dan cikgu akan nampak benda-benda yang tadi yang saya pun ada bagi tahu. Okey. Okey, seterusnya. Apa lagi tools yang kita ada dalam sini yang cikgu guna? Okey, untuk matematik cikgu boleh gunakan graph, tools dan graph. So kita ada graph dekat sini. Okey. Cikgu boleh lukis je graph. Okey. Saya tak pandai sangat. So cikgu-cikgu yang mengajar matematik cikgu boleh gunakan graph yang ini. Okey. Dan satu lagi tools yang mungkin cikgu nak guna kanta pembesar. Mungkin cikgu nak fokuskan benda ini dekat sudut-sudut, okey. Ini kanta pembesarnya. Mungkin benda tu terlalu kecil, okey. Cikgu boleh gunakan kanta pembesar ataupun kita gunakan kanta fokus, spotlight. Spotlight ini besarkan juga, okey. Dan kita untuk fokuskan benda yang ini sahaja. Mungkin tempat ni sahaja. Nampak? Cikgu pun fokus tengok benda ni kat sini sahaja. Okey. Transparency cikgu boleh adjust, tak apa. Yang ini kita ada setting untuk transparency. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah okey, cikgu akan nampak cikgu akan nampak yang ini. Betul tak? Yang ini apa? Yang ini ialah digital camera. Kamera ini ialah kalau sekolah-sekolah yang ada guna visualizer ataupun document camera. Okey, sebenarnya whiteboard kami sudah support untuk visualizer dan document camera. Katakan sekarang saya ada bahan, okey. Inilah kamera yang kedua saya. Okey. Cikgu nampak tak? Benda yang saya tengah guna dekat sini. Okey. Dan juga di depan saya ada satu laptop. Sebenarnya saya boleh screen capture senang sahaja dengan menekan yang ini. Cikgu nampak yang ini. Okey. Saya hanya perlu tekan sini. Bahan tu dah masuk. Cikgu boleh enlarge ataupun kecilkan dan juga boleh buat counting-counting ke atas juga. Kat sini. Okey. So sama sahaja kalau cikgu-cikgu yang ada bahan yang lain, sebenarnya cikgu pun boleh guna visualizer ataupun kamera yang ini untuk masukkan bahan cikgu yang buku teks ke, majalah ke, okey, yang selainnya. Okey. Di Magic Box sini, okey, cikgu kalau nak cari bahan video, yang bahan video dengan senang, okey, cikgu boleh gunakan. Nampak ada tak YouTube link? Sebenarnya kita pun ada My Viewboard Clip dari syarikat ViewSonic sendiri. So My Viewboard Clips yang ini ialah di dalamnya ada 2 juta video untuk pembelajaran yang sudah difilter. Dia tak macam YouTube. Sebab YouTube ada lagi yang untuk dewasa, untuk yang tak filter semua. Tapi dalam My Viewboard Clips sini, dia ialah certified daripada UK MOE yang cikgu boleh muat turun untuk gunakan sebagai bahan pengajaran video. Okay? Tetapi di Malaysia mungkin kebanyakan cikgu akan guna YouTube. So saya akan tunjukkan YouTube dan cikgu boleh cubakan My Viewboard Clips ni bila cikgu ada masa. Okay, nanti. Okay. So bila cikgu tekan YouTube, katakan cikgu nak cari video bulan. Okay, untuk macam kita cari video penerangan dari National Geography. Tarik je keluar. Nampak tak? Video sini sudah. Dan di sini, cikgu kalau nak print screen, cikgu tekan je hitam ini. Okey, tekan. Nampak? Dah ada dekat belakang. Okey? Ataupun cikgu pause. Okey? Senang saja benda-benda yang ini sudah dikeluarkan. So, selain daripada itu, gambar.
katakan cikgu-cikgu yang nak cari gambar selain daripada YouTube, cikgu boleh tekan image search. Cikgu nampak, cikgu tak perlu buka YouTube, Google untuk search. Cikgu pun boleh type kat sini, nak ambilkan gambar bulan. Okey, saya mungkin ambil yang ni. Nampak resolusi yang tinggi, gambar dia lagi sharp, lagi cantik. Okey, tapi dia makan masa lebih lama sikit untuk download yang ini. Okey, saya cubakan satu. Saya dah tarik keluar. Okey, selepas tarik keluar, okey. So, selepas tarik gambar keluar, sini ada color remove. Nampak tak cikgu? Yang ni ialah sub option. Sub option untuk semua objek ataupun tulisan, okey. Bila cikgu tekan color remove kat sini, cikgu perlu hanya klik slide sikit je. Klik slide ke bawah ataupun ke atas ke tepi mana-mana. Klik slide sikit je. Nampak? Warna dah remove. Gambar pun cantik sikit kat sini. Nampak tak cikgu semua? So yang ini cikgu hanya perlu drag and drop. Senang sahaja. Okay. So Magic Toolbox ini sangat berguna sebab banyak fungsi-fungsi di dalamnya. Okay. Selainnya macam throw, pop quiz dan pun nanti saya akan menerangkan selanjutnya. Yang ini kira advance lah. Okay. Sekarang saya menerangkan secara basic whiteboard kegunaannya. Okey, seterusnya. Tadi kita ada Magic Toolbox. Okey. Sekarang kita ada apa? Kita ada embedded browser. So, embedded browser ini cikgu boleh create website bookmark tersendiri dan cikgu boleh gunakan online picture drag and drop macam dengan sama dengan Magic Box. Okey, sama dengan Magic Box. Okey, mari saya cubakan. Cikgu tekan aja embedded browser, dia akan keluar satu laman browser tersendiri. Okay. So laman ni sama juga, cikgu nak carikan YouTube ke tadi, kita gunakan yang sama. Okay. Cikgu boleh pergi laman YouTube, mungkin laman YouTube cikgu nak tengok lebih banyak video yang lain ke atau pencarian yang mendalam. Sama juga, nampak tak National Geographic yang sama tadi yang yang saya search dekat Magic Box, sama juga cikgu boleh tekan dan tarik keluar. Inilah dia video yang tadi saya gunakan. Okay. Dan browser. Katakan sekarang saya nak search image. Image yang ini mungkin yang tadi sama juga. Kita klik image. Lepas tu cikgu nampak tak? Sebenarnya cikgu boleh besarkan seluruh browser yang ini. Okey. Dan saya tak gunakan maksimum sebenarnya sebab bila saya select gambar, cikgu jangan tarik yang gambar yang tepi sini. Cikgu klik dalam, ambil yang sebelah kanan sebab sebelah kanan ini baru gambar yang original. Sebab file dia pun besar, cikgu boleh tarik keluar. Okey. So inilah gambar yang tadi yang kita senang tarik keluar sahaja. Dan juga kalau cikgu nak removekan warna tepinya pun boleh. Dan selain daripada itu, okey. Cikgu boleh gunakan yang ini, mungkin kita tunjukkan solar system. GIF file, gambar raja yang bergerak. Okey, GIF file. Cikgu pun boleh gunakan gambar yang bergerak. Katakan gambar ini, okey, cikgu pun boleh tarik keluar. Mungkin cantik sikit untuk GIF file sebab ada gambar yang bergerak GIF. Okey, GIF file yang ini pun support juga kat sini. Okey. Tapi yang GIF file ni kita tak boleh remove color dia. Okey. Hanya static gambar sahaja kita boleh remove. Okey, seterusnya ialah canvas. Apakah itu canvas? Canvas yang ini ya, infinite canvas yang ini ialah yang cikgu yang buatkan konten yang ada macam mind map ke, gambar raja yang split ke atas ke bawah ke, cikgu boleh gunakan infinite canvas. Okey. Cikgu boleh tekan infinite canvas, lepas tu cikgu boleh gunakan mouse untuk scroll up, scroll down, nampak dia boleh kecilkan. Okey, sebenarnya saya ada lagi bahan-bahan yang terlindung di atas, bawah, kiri dan kanan. Okey, macam gambar raja yang saya share kat sini, okey, yang terlindung sini. So bila saya gunakan infinite canvas tapak tangan ini, dan saya boleh lukiskan benda yang ini dan saya boleh turunkan dan cabang ke atas, cabang ke kiri ataupun cabang ke kanan. Mungkin cikgu nak tunjukkan satu gambar raja dan tak boleh ke muka surat yang kedua. Cikgu boleh kumpulkan semua di dalam satu muka surat pun boleh yang ini.
Okey, sebenarnya cikgu boleh minimizekan semua bahan-bahan saya ada dekat. Dan cikgu boleh besarkan balik keseluruhannya dan balik kepada asal. Dan bila cikgu double klik, cikgu akan nampak bahan-bahan semua cikgu dekat sini. Cikgu boleh gunakan tertikus untuk mengerak dan 100% kepada kembali kepada asal. Yang panah hijau ini saya tak tunjuk sebab ini ialah selection. Bila cikgu tekan ni, cikgu boleh select benda-benda yang lain. Ini selection. Okay. Dan yang bawah sini ialah pen. Pen yang ni pen biasa, marker pen, kita ada brand, brush, highlighter. Okay. Saya tak buat penerangan detail, cikgu boleh cuba-cubakan pen-pen yang tersedia ada dan cikgu boleh gunakan untuk ketebalan pen dia. Okay. Dan warna transparansi. So dalam shape sini tadi kita ada protector, tapi bila cikgu double klik kat sini, sebenarnya kita boleh buat bulatan senang saja. Tekan bulatan sini, terus je boleh kita lakar bulatan. Dan bulatan ni terus boleh tahu diameter dia ataupun kita boleh buat pecahan. Tadi kita pecah 5. So sekarang saya pecahkan 7. Selepas pecah 7, cikgu ambil selection, okey, kita boleh keluarkan. Ataupun cikgu boleh bagi setiap satu warna yang berlainan. Nampak? Cikgu boleh tengok kat sini. Warna yang berlainan ataupun cikgu nak buat benda-benda lain pun boleh. Okay? So sub option ini dia boleh masukkan warna. Selain daripada warna, okay, untuk cikgu yang buatkan matematik, katakan bulatan campur segi 4. So kita untuk segi 4 kita hanya tahu sudut dengan jarak dan kita tak boleh bahagikan petak dia sebab dia segi 4 saja. Okay? Dan cikgu boleh buat apa yang lain daripada sini ialah cikgu boleh select 2 sekali. Nampak? Bila kita select 2, dia dah terlebih satu combine geometry. Okay? Bila cikgu tekan combine geometry, saya ambil yang luar sahaja. Okay? Ataupun kita kembali, okay, kita select sekali lagi. Kita ambil overlap dalaman sahaja. Okey. Kalau sesiapa cikgu yang tengok function ini boleh guna, sebenarnya function ini pun boleh buat lukisan. Okey, bulatan join bulatan, dia sambung bulatan, lepas tu cikgu nak yang luar sahaja pun boleh buat lukisan. Selain daripada shape, okey, kita pun ada 3D shape. Cikgu boleh bagikan warna juga dan menulis di atas mungkin ketebalan dia, okey, bagi saya, okey, ke atas berapa cm, berapa inci ke tepi, okey, cikgu boleh buat bulatan sphere. Okey, di sini kita pun boleh buat panah, anak panah yang ini macam kita buat PowerPoint, tapi yang saya nak tunjukkan bukan panah biasa. Yang saya nak tunjukkan ialah yang ini. Yang last kedua yang ini. So apa dia? Katakan cikgu ada objek. Ada 2 objek yang nak sambung sekali. Okay? Katakan cikgu nak sambung 2 objek sekali. Cikgu boleh gunakan panah last kedua. Hanya penjuru dia tak sama je. Okay. Mungkin saya gunakan ni. Cikgu nampak tak? Bila saya dekat objek, dia ada 4 warna biru. Saya joinkan yang ini dengan sini. Ataupun sini, ataupun sini. Bila dah join, cikgu select mana-mana je, dia akan ikut je. Nampak tak? Yang ini anak panah dia akan follow. Dia akan mengikut objek. Katakan cikgu boleh buat mix and match. Okay, pakai yang ini. Kan senang. So bila cikgu nak alihkan gambar, kita pun boleh buat gambar sebenarnya. Gambar pun tak ada hal. Ataupun mungkin saya, okay, mungkin saya tarik satu gambar keluar. Cikgu nak join satu lagi pun boleh. Dari sini, nampak ada dot dan di sini. So, dia akan ikut sahaja. Okay. Selain daripada tu, yang terakhir yang ini, dia macam Excel kan? 2/2 gambar raja yang ini kan? Betul tak? Okay, mungkin saya tukarkan warna jadi, saya buatkan 2/2. Tapi kotak ini bukan kotak biasa. Kotak ini, dia boleh, katakan saya nak masukkan gambar yang ini. Bila saya letak kat sini,
Nampak? Dia ada warna merah. Lepas tu, bila cikgu lepas, dia auto resize. Dia ikut size objek, auto resize. Cikgu tak perlu resize sendiri, tak? Katakan cikgu ada bulatan yang ni nak masukkan. Yang ini saya masukkan juga. So, saya ada 3 benda dalam satu. Okay, dan saya terus resize semua sekali kat sini. Saya tahu yang kebanyakan cikgu nak buat benda yang dalam peta, lepas tu nak auto resize sendiri ataupun manually nak resize sendiri. So susah. Guna peta yang ini. Gambar-gambar dia akan ikut size dan dia adjust sendiri. Okay? Sebenarnya yang ini selain daripada cikgu matematik, cikgu lain yang nak buat guna features ini pun boleh juga. Okay? Okay, seterusnya. Kita nampak tak T? So, cikgu yang mengajar bahasa Inggeris ataupun bahasa lain pun boleh. Okay. Yang ini features kebanyakan kepada bahasa Inggeris. Okay. Cikgu perhatikan yang sini. Pertama, kita boleh type teks sendiri. Cikgu boleh tekan T sini. Lepas tu, dia ada jadi T icon. Okay. Cikgu klik saja, kita boleh tulis good morning. Betul tak? Ataupun bahasa lain pun boleh. Okay. Yang ini typing biasa. Bila kita tekan sekali lagi, saya boleh gunakan, kalau cikgu ada pen, katakan sekarang saya ada satu touchscreen, saya boleh tuliskan. Dan di bawah sini dia ada A, nampak tak? Dia terus keluar satu A, bila tekan, dia akan recognize tulisan. Okay, yang ini adalah handwriting, tulisan. Okay, so yang ini setakat untuk cikgu yang nak masukkan teks-teks ke dalam whiteboard. Selain daripada tu, cikgu akan tanya, kalau saya ada satu statement ke satu dokumen yang banyak dalam teks, boleh tak saya copy dan paste? Boleh cikgu. Sebenarnya cikgu nak copy paste pun boleh. Okey. Nampak tak saya ada teks kat sini, satu dokumen. Bila saya double click, saya masih boleh edit lagi. Saya boleh tambah lagi. Nampak? Okey. Okey, ini satu percubaan. Tapi cikgu akan tanya, kalau saya nak ambil teks dari dokumen Words boleh tak? Boleh, copy paste je cikgu. Okey. Dan boleh tak saya ambil teks dari website? Boleh juga. Okey. Buka browser. Okey. Cikgu akan nampak, mungkin cikgu nak select teks kat sini. Okey, saya pun cuba select teks kat sini. Okey, cikgu nak Ctrl C, Ctrl V ke guna mouse keyboard pun boleh. Tapi saya biasa guna main tarik je. So, teks yang ini sudah keluar. Dan teks ini masih boleh dieditkan lagi. PDF material tak boleh cikgu sebab PDF dia ialah objek. Tapi kalau cikgu ada PDF yang boleh edit, copy teks dia ke sini. Kalau PDF tu gambar dia susah, cikgu kena pakai software lain yang OCR, word recognition, lepas tu copy paste kat sini. Sebab yang ini sistem dia tak ada OCR, dia tak boleh recognize picture jadi teks. Okay? Okay, selain daripada tu, okay, cikgu perhatikan sini. Selain daripada sini teks saja. Kalau cikgu yang guna handphone, screen ini sangat kecil dan pelajar susah nak tengok dokumen ini. Kita boleh tekan speak text. The moon is Earth's only natural satellite. At about 1. Okey, tapi yang ini hanya pembacaan dan dia sangat cepat macam robot. Okey, dia tak ada tone dan manner. Cikgu tengok sini ada satu immersive reader. Okey, bila cikgu tekan immersive reader ni, yang pakai handphone sekarang tengah zoom pun, cikgu boleh nampak teks jadi satu teks. Okey, dia sudah jadi satu text panel dan dia boleh read. Okey, bila saya tekan play, the moon is Earth's only natural satellite. At about 1/4, dia akan tunjukkan apa-apa teks yang tengah baca. Okey, dan juga mungkin terlalu cepat. Cikgu boleh perlahankan suaranya. Okey, dan tukar kepada mungkin lelaki. 1/4 the diameter of Earth. It is the largest natural satellite in the solar. Okey, kepada cikgu-cikgu yang ada teks di dalam PowerPoint yang cikgu selalu kena baca kepada murid. Nah, hari ini cikgu boleh cuba start guna whiteboard, my viewboard whiteboard, okey, immersive reader ini.
Okay. Katakan cikgu ada 10 kelas nak masuk, nak untuk mengajar, cikgu dah tak perlu baca sendiri. Okay. Selain daripada itu, immersive reader bukan sahaja dia menolong untuk membacakan teks. Cikgu boleh besarkan ayatnya, okay, ataupun font, ataupun warna dia. Yang ini cikgu nanti main-mainkan, okay, macam mana nak besarkan font dia ke, nak kecilkan font dia, okay. Yang sini ada kedua, nampak? Dia boleh detect syllabus. Nah, macam mana nak belajar, okay, macam mana nak baca largest, natural. Yang ini syllabus. Tak nak syllabus, tak apa. Dia masih boleh detect nouns, verbs, adjective dan adverbs. Yang ini selain pada cikgu bahasa Inggeris, cikgu-cikgu lain ataupun murid-murid lain yang nak belajar Inggeris pun boleh. Kepada yang selain daripada bahasa Inggeris, mungkin bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, okey, macam mana? Okey. So, teks English kita boleh tukar kepada bahasa Melayu. Okey, saya cubakan bahasa Melayu. By word. Okey. Kalau dia picture dictionary ialah kalau dia ada gambar dia akan tunjuk gambar sekali. Okey. Katakan saya bumi, dia boleh baca. Bumi. Okey. Dan sebenarnya pembacaan ni saya pun tak nak untuk by word saja. Seluruh dokumen. Dia boleh translate seluruh dokumen. Bulan adalah satu-satunya satelit semula jadi bumi. Pada kira-kira 1/4 diameter bumi. Okey. Selain daripada itu, cikgu boleh cubakan translate kepada bahasa Cina. Okey, percubaan sini. Okey, bahasa Cina. Dan dokumen. Okey, dia pun boleh baca. 月球是地球上唯一的天然卫星。 Okey. Dan juga untuk bahasa Tamil. Okey. Kesemuan bahasa ataupun language dalam sini dia boleh translate. Okey. Cikgu nanti cubakan translate mana cikgu yang nak. Okey. So kepada bahasa cikgu yang mengajar bahasa Inggeris ataupun bahasa lain yang memerlukannya, cikgu boleh cubakan yang ini. Cikgu kira PDF material tak boleh cikgu sebab dia PDF tu dalam objek, so dia gambar. Kecuali PDF itu ialah teks yang cikgu boleh copy dan paste, then boleh. Okay. Maths equation ada dekat Magic Toolbox sini. Cikgu boleh tengok Magic Toolbox tu yang sini. Input maths. Yang ini ialah maths input panel. Cikgu nanti cubakan tulisan maths equation cikgu untuk nak masukkan kat sini. Okay. Tapi apa yang cikgu tulis sini dan cikgu dah masuk ke dalam ialah objek ataupun gambar. Audio material boleh di paste out and play. Ya, boleh. Okey, mari kita cubakan. Okey, mungkin saya ambil sedikit dua. Okey, kat sini. Saya ada video, nampak tak? Ini video. Bila saya tarik ke dalam, inilah video saya. Okey. Dan saya boleh play. Hi guys and welcome to our tutorial videos for our latest iteration of our IFP 50 Okay. series. Our Dan IFP semasa play, cikgu boleh buat apa lagi? Cikgu boleh terus tekan, nampak screenshot. Saya selalu emphasize screenshot. Cikgu boleh terus screenshot. Lepas tu ambil gambar raja yang lain untuk buat screenshot dan screenshot sekali lagi. Dan saya boleh minimize. Okay. Saya boleh delete. Saya ambil dua gambar raja ini untuk buat penerangan. Apa-apa pun boleh dibuat di dalam sini. Okay. Audio tak ada masalah cikgu. Sebab tapi audio dia tak ada video lah. So nak buat penerangan, cikgu mungkin guna material lain. Okay. So tak ada masalah untuk audio dan video juga. Seterusnya, saya akan ke advance pengajaran sedikit kat sini. Okay. Apakah dia advance pengajaran sikit? Okay. Sebelum pergi advance, okay. Saya bagi penerangan sedikit. Kan tadi ada pen kan yang saya kata saya tak nak cakap in detail ke ataupun explain detail. Sebab pen memang biasa. Tapi apa yang luar biasa? Cikgu tengok AI pen. Nampak tak AI pen? Yang last kali AI. Ada AI kat sini. Nah, yang ini pen luar biasa. Bila cikgu tekan, dia akan keluar satu panel kat sini.
Panel ini untuk apa? Dari lakaran, okey, dia akan jadi grafik. Dan grafik cikgu boleh search gambar. Okey, macam mana kita lukis sampan masa zaman saya sampan macam ini. Dia ada dua. Apa yang dia recognize yang terdekat. Dia ada sampan ke, bot ke, banyak juga sailboat ke, pun banyak. Ataupun cikgu nak lukis bunga. Okey, dia akan ke atas. Sabar, sebab yang ini bunga dia. Dan bila dekat bunga sini, dia ada satu function lagi je. Bila cikgu dekat gambar sini, cikgu tekan right click, okey, tekan right click, nampak dia terus keluar gambar Rajah search bunga di dalam laman web. Dan cikgu boleh tarik gambar ini keluar yang macam tadi. So yang ini untuk lukisan, katakan cikgu nak buat sedikit grafik untuk bantuan konten cikgu ke, okey, cikgu boleh guna AI pen yang ini. Okey. Nampak dia ada rumah keluar. Ini memang zaman dulu lukisan kami. Tapi sekarang dah advance. Okey. Dan cikgu jangan lupa bila select, cikgu masih boleh input warna ke dalam. Yep. Okey. Okey, seterusnya. Yang ini. Okey, kepada cikgu-cikgu semua, sediakan handphone cikgu yang ada QR code. Okey, tadi saya ada buat penerangan sikit. Kat sini kan nama saya. Okey, Law. Bila saya tekan Law, nama saya, nampak tak? Secara ringkas, saya ada portal saya tersendiri. Kepada cikgu yang gunakan website, cikgu boleh pergi link myviewboard.com/law. Okey, saya yang untuk guna komputer, laptop ataupun PC, cikgu pakai link, cuba. Cikgu yang pakai handphone, cikgu scan QR code ni. Bila cikgu dah scan QR code ni, okey, cikgu letakkan nama cikgu. Okey, sekarang buat satu example, okey, ringkasannya lah. Katakan saya ialah cikgu dan cikgu ialah murid. Okey, lepas tu cikgu dah masuk portal saya. Cikgu boleh nampak upload kan, betul tak? Di mobile phone ada butang upload, cikgu tekan ada kamera. Okey. Dan yang guna komputer dan yang guna laptop, okey, cikgu boleh cari bahan di dalam website. Okey. Kepada cikgu-cikgu sekalian, okey, tangkap gambar ataupun hantar satu gambar yang bentuk segi 4. Gunakan throw features yang upload tu. Ikon yang ini. Throw features. Dan cikgu hantar upload kepada saya. Yang masih nak scan, boleh guna scan sini. Okey, ini pun QR code saya. Saya dah ada satu notification dah masuk. So, cikgu cubakan, okey. Selain daripada notification dalam sini, okey, cikgu Laila pun dah masuk, okey. Dekat magic box, ingat lagi tak yang tadi saya katakan, throw. Okey, cikgu tekan throw. Sebenarnya gambar semua dah ada kat sini. Dan saya boleh secara details, saya boleh tahu siapa yang hantar gambar, saiz berapa besar dekat sini. Okey. Banyak meja. Okey. Selaginya screenshot. Okey, ada banyak. Mungkin saya ambil 2-3 untuk buat example kat sini. Dan juga cikgu kena bagi sedikit masa sebab file-file yang cikgu hantar masuk ialah original, dia tak compress. Itu sebabnya gambar dia sharp. Okay. Can students send in their worksheet? Boleh cikgu, sama dengan macam cikgu sekarang tengah buat. Katakan murid buat pengiraan matematik. Okay. Dekat buku latihan. Dan mereka ada komputer ataupun mereka ada satu handphone yang tengah buat Zoom. Terus je tekan upload, tangkap gambar dan hantar masuk. Dan cikgu boleh select, besarkan gambar ini. Benda segi 4 kat sini. Nampak? Okey. Segi 4 apa pun boleh. Okey. Cikgu boleh buat remark. Senang sahaja. Selepas itu segi 4 besarkan yang ini. Okey. Diary of Wi-Fi Kids. Okey. Yang ini pun betul. Okey. Bagi markah A+. Saya ada example tak cikgu yang buat untuk
membuat pembetulan buku ataupun latihan para pelajar semasa buat PDPR. Pelajar terus hantar gambar latihan mereka dalam hard copy secara ke dalam whiteboard yang ini. So, cikgu tengok tak kat sini, semasa pengajaran macam ni, pelajar akan dapat merasakan mereka tengah buat live dalam kelas, sebab bahan yang pelajar buat terus boleh hantar ke dalam papan whiteboard putih ini. Okey, saya masih menerima lagi banyak permintaan di dalam show. Nampak? Cikgu boleh tengok. Sebenarnya banyak-banyak. Cikgu boleh tarik semua keluar, tapi dia akan mengambil masa sedikit sebab semua file-file ini kena download. Okey? So yang ini ialah show features yang murid boleh hantar bahan hard copy. Okey? Yang ini ke dalam. Okey? Seterusnya, pop quiz. Apakah itu pop quiz? Pop quiz ialah tadi kita hantar bahan. Yang ini cikgu hanya perlu menggunakan tertikus ataupun jari menulis. Okey. Yang gunakan handphone pakai jari untuk tulis, yang pakai laptop, yang gunakan laptop dengan computer reader, cikgu gunakan mouse, okey, ataupun tertikus. Okey. Cikgu boleh tekan pop quiz. Saya katakan cikgu ada soalan, cikgu jangan tekan apa-apa lagi sebab soalan saya belum keluar lagi. Dan ini satu cubaan sahaja, okey. Cikgu boleh tulis mungkin 1 + 1 sama dengan, ataupun equations, maths, okey. Yang ini, katakan macam ini. Ataupun cikgu tak nak tulis dan bahan cikgu sudah ada dekat whiteboard. Cikgu hanya perlu tekan question mark ini sahaja. Nampak? Saya ada soalan dekat whiteboard saya. Okey, soalan dekat whiteboard saya ialah find the x. Okey, yang ini. Tekan balik tadi punya QR code yang belum tutup lagi. Okey. Yang macam ni, yang shooting star, nampak tak shooting star yang ada A, B, C, D tu? Cikgu tekan masuk. Lepas tu cikgu ambil jari ataupun ambil tertikus, tulis. Lepas tu klik send yang warna biru. Tapi klik sekali je ya cikgu. Klik sekali, dia dah send dah. Jangan klik banyak kali sebab dia kena ambil masa, kena submit. Okey. Cikgu hanya perlu klik sekali sahaja. Okey, mungkin saya masukkan sini bagi cikgu tengok. Tadi kita guna upload. Sekarang cikgu tekan pop quiz. Okey. Hantarkan kepada saya. Soalan saya lah find the x. Banyak dah masuk. Okey, cikgu Zaida, Lela. Okey. Okey, dah nampak. Okey. So, saya boleh klik satu persatu. Okey. Ataupun bila dah klik, saya boleh right click besarkan. Right click besarkan, betul? Betul. Ataupun review question terus semua. Nampak? Ada cikgu yang tak tulis. Kecilnya. So, nampak tak? So, cikgu boleh bukakan soalan-soalan semua untuk buat pembetulan. Katakan sekarang saya dah buat pembetulan untuk cikgu Zuhaida. Jawapannya betul. Okey. Dan yang ini betul juga. Cikgu ini pandai guna teks. Ya, sebenarnya dekat bila kita nak input, cikgu boleh guna teks ataupun boleh guna jari ataupun boleh guna AI pen kalau saya nak sedikit lukisan. Okey. Okey, di sini sebenarnya bahan-bahan cikgu boleh simpan dalam cikgu boleh pilih Google Drive ataupun hard disk. Cikgu pilihkan satu tempat mungkin desktop. Nampak tak desktop? Okey. Lepas tu kita save. Bila dah save, benda ni sudah ada di dalam desktop. Saya boleh nampak tak? Tadi cikgu Zuhaida. Ya, cikgu Zuhaida yang saya cuba buat remark. Original cikgu akan ada. Nampak? Original tu akan ada. Original tu ada. Dan yang saya dah edit pun ada. Ini yang saya dah edit. So dia ada name original dan satu ialah mark. Okey. So dari sini cikgu tahu original apa yang murid yang dah submit dan mark yang dah cikgu yang dah buat. So cikgu boleh mark dalam situ dan hantar balik kepada pelajar-pelajar. Okey.
Okey. Kita ada banyak juga answer kat jawapan kat sini. Okey. Terima kasih cikgu ya. Okey. So, yang seterusnya. Yang ini ialah kita buat random. Macam mana kalau kita nak bagi sedikit ujian, exam ataupun ujian. Kita ada pool of quiz kat sini. Kepada cikgu-cikgu sekalian, sila tekan pool dan tunggu soalan saya. Sebab soalan ini saya dah buat terlebih dahulu sebelum saya buat sesi demo yang ni, training yang ni. So bila saya tekan pool, cikgu sekalian boleh tekan pool dekat handphone, tablet dan juga yang dekat website. Katakan website. Sekarang saya cubakan website. Yang pool of quiz yang ni. Bila cikgu tekan, wait for question. Nampak tak? Okey, saya ada 10 attendees. 10 sahaja. Tak sampai pun 20%. Sekarang saya ada around 100 hadirin. 16. Lagi siapa boleh masuk? Yang ini sangat best untuk main dan saya akan bagi tahu cikgu apakah kegunaannya yang paling penting dalam sini. Okey? So, sini kita boleh buat multiple choice, true or false, rating, free format, voting dan random draw. Okey, mari kita main satu persatu. Yang ini ialah true or false. Saya ada 17 attendee yang saya boleh nampak nama kat sini, 17, okey. Dan sebelahnya ialah question, okey. So, 30 saat jawab. 30 saat tinggal 18. Saya hanya ada 4. Tak apa cikgu, yang ini hanya satu percubaan sahaja, tak perlu betul ke ataupun salah. Yang ini tak ada markah. Okey. So, saya ada 17 yang respon. 12 attendee, okey, dan 17 respon. Okey. Apa yang saya boleh nampak ialah 13 jawab betul, 4 jawab salah. Okey, tak apa. Dan cikgu akan tanya, boleh tak saya tengok siapa yang jawab betul ke salah? Boleh. Tunggu ya, tunggu. Boleh. Okey. Kita ke soalan seterusnya. Dan cikgu akan tanya, soalan seterusnya, perlu tak saya klik setiap kali untuk satu-satu soalan? Sebenarnya tak perlu. Dekat bawah sini ada 2 button. Okey, cikgu boleh show question. Tapi sebenarnya biasa saya tak show question sebab murid ada yang jawab cepat, ada yang jawab lambat. Okey, mereka akan nampak soalan yang seterusnya. Automatic start the next question. Okey, sekarang saya akan mainkan semua selepas saat countdown habis, dia akan ke saat yang kedua. Okey. Mari. Yang ni ialah rating. Okey, please rate my billboard. Saya ada 19 attendee sebab okey, tolong jawab yang ini. So cikgu-cikgu mana jangan tutup dulu. Yang ini pool, kita ada 6 soalan kat sini. Tak apa cikgu, bagi 1 markah pun tak apa, 2 markah pun tak apa. Ini sekadar kita nak buat example je. Okey? Okey? Sebenarnya kita tak perlu tunggu masa dia habis. Kita boleh terus tekan stop. Okey? Kita tekan stop je. Okey, next question. Yang ini ialah multiple choices cikgu. Cikgu boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Tak semuanya satu saja. Cikgu boleh pilih 4 ke, warna biru, merah ke, kuning ke, hijau ke, cikgu suka mana satu. Cikgu boleh multiple. Okey? Okey, 3 saat, 2 saat, 1 saat. Okey, next question. Yang ini dah nampak dia sendiri next. Okey, what is your opinion on my reward? Okey, cikgu boleh tulis apa-apa je cikgu. Cikgu nak tulis A ke, B ke, C ke pun boleh. So nanti saya boleh bagi tahu cikgu jawapan dia keluar dalam format apa. Okey. Saya ada 12, 13, 14 yang jawab, 15, ya. 16. Kita tahu respon yang berapa orang, berapa attendee, berapa yang jawab. So kalau sampai 22 saya terus stop sebab saya tak perlu tunggu masa. Okey, saya terus stop sebab dah 22 orang. Okey. Okey, next question. Yang ini ialah voting. Dalam lingkungan berapa ke berapa vote? Okey, cikgu boleh vote under 18 ke 24 ke. Okey, yang ini satu sahaja. Yang ini voting dia tak ada betul dan salah macam tadi true or false. Okey. Okey, dah 20 lagi 2. Okey. Dah masuk lagi 1. Kita ada 23. Okey. Tak apa. Kita yang ini mungkin saya. Okey. Saya pun jawab sendiri. Okey. Dah 23. Okey, stop. Yang IO. Okey, IO yang ini cikgu tak nampak apa-apa. Sebab screen saya yang ini sekarang showkan 1, 2, 3, 4, 5 dalam turutan. Cikgu boleh buatkan yang ini untuk nama murid
random pick murid siapa yang paling atas ataupun murid siapa turutan dia random. Okey, dia akan buat pilihan yang ini. Bila dia stop, dia akan bagi jawapan pilihan random. Nampak nanti? Cikgu boleh nampak tak? Dia dah tukar. 1, 2, 3, 4, 5 dah tukar 1, 5, 4, 2, 3. Okey, dia akan sendiri random pick. Yang ini cikgu boleh buatkan untuk nama-nama pelajar pilihan. Okey. So, cikgu tanya, file ini report dia macam mana tengok? Sebenarnya cikgu boleh klik balik soalan ini, lepas tu tengok show result statistik. Ada yang bagi 1. Kita tengok siapa yang bagi 1, siapa bagi 8, siapa bagi 9 dan siapa bagi 10. Yang ini biru paling banyak orang pilih. Betul tak? Biru. Yang ini ialah statistik dan kita tak tahu siapa. Cikgu tekan CSV file sini, dia akan keluar. Dan cikgu boleh save file tu ke desktop. Cikgu nak bagi nama ke apa pun boleh. Yang sini cikgu boleh bagi sendiri ataupun save. Okay? Selepas cikgu save, file ini sudah ada di desktop. Inilah dia file dia. Excel, CSV. Double click. Cikgu nampak tak soalan-soalan tadi yang dah jawab? Okey, sini kita ada masa, kita tahu masa, kita tahu soalan dia apa, dan true or false sebenarnya saya dah buatkan correct answer ialah true. Kalau yang sesiapa yang jawab true, dia akan dapat markah dekat belakang kosong sini. Sebenarnya kosong bukan kosong markah ya. Kosong ialah betul. Okey, dia ada markah. Okey. Bila kita select, kita boleh count. Okay. So, yang jawab salah, dia tak ada bentuk kosong kat belakang sini. Dia tak ada markah. Okay. So, sini cikgu boleh tengok yang mana satu jawab betul, yang mana satu jawab salah, mana satu ada markah kat sini. Yang kedua, please rate my viewboard. Okay. Terima kasih cikgu yang bagi markah penuh. Cikgu Comel, Cikgu Ainun, Cikgu Mi, Cikgu Syazaila. Okey, sini semua ada. Yang bagi markah 1 siapa? Sebenarnya saya. Ini untuk percubaan sahaja. Okey. Multiple choices, cikgu pun boleh nampak cikgu-cikgu yang pilih multiple warna. Okey. Selain daripada satu warna, okey, cikgu boleh pilih 4 warna. Cikgu Ainun ambil 4 warna kat sini. Kita boleh nampak. Okay. What is your opinion on my viewboard? Okay. Cikgu ada bagi good, interesting, wow, great, A+. Pandai cikgu Asnita. Ada lagi ikon yang masukkan kat sini. Nampak? Okay. Yang ni voting lingkungan umur berapa ke berapa. Okay. Kita ada cikgu Nur Fahila. Bawah 18 kat sini. Okey, kita nampak. Tapi ini secara cubaan, okey. Dan juga random pick tadi, 1, 5, 4, 2, 3. Okey. So, yang ini ialah report yang dia akan pull out kepada cikgu dan cikgu boleh nampak di sini. Okey, sebenarnya satu yang saya nak mentionkan kat sini dengan ni, result dia sebenarnya saya pun tak tengok sangat untuk betul ke salah. Sebenarnya di sini cikgu boleh buat analisis atau analisa. Okey. Murid ini mereka nak ambil berapa masa untuk jawab soalan ini. Cikgu nampak tak? Period in second. Sebelum tadi kita notice kita boleh nampak jawapan betul ke salah ke apa yang mereka jawab. Tapi cikgu nampak tak period in second? Dalam semua sini ada period in second. Maksudnya soalan ini murid tu dia nak ambil berapa masa untuk menjawab soalan ini. Soalan ini ambil masa yang pendek tapi betul ke salah? Masa yang panjang betul ke salah? Ataupun soalan itu semua murid mengambil masa yang lama untuk menjawab. Dan soalan itu mungkin rumit dan sangat susah. Okey? Di sini cikgu boleh buat analisis. Sekarang saya menjemput Cikgu Ruth untuk men-showkan beliau menggunakan whiteboard macam mana membina bahan pengajaran. Okay, so saya paskan kepada Cikgu Ruth. Okay. Okay, terima kasih Mr. Law. Okay, hai semua cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah. Okay, nama saya Cikgu Ruth. Okay, saya akan sharekan skrin saya.
Jap, saya sharekan sound dia juga. Okey, nama saya Cikgu Ruth. Saya berasal daripada Sekolah SK Seri Bayu, daripada Seri Manjung, Perak, dan saya merupakan cikgu option matematik sekolah rendah, dan saya telah menggunakan MyViewBoard hampir setahun. Okey, dan saya juga merupakan seorang guru penyelaras pestari, fasilitator BLE Negeri Perak dan penceramah untuk bengkel-bengkel digital learning. Okey, dan saya telah menggunakan MyViewBoard dan saya dapati MyViewBoard tu satu aplikasi yang memang sangat menarik dan sangat sesuai, terutama di mana cikgu nak buat pengajaran dan pembelajaran secara online. Okey, dan sebelum saya tunjukkan channel saya nak tunjukkan dulu bagaimana saya menggunakan aplikasi MyViewBoard untuk bina bahan saya. Okey, masa saya buat secara atas talian menggunakan Google Meet bersama dengan murid. Okey, ini adalah contoh-contoh di mana cikgu boleh juga membina. Okey, boleh juga membina dengan menggunakan MyViewBoard. Sebab tadi Mr. Law dah tunjukkan MyViewBoard tu ada banyak fungsi di mana cikgu boleh guna dan cikgu boleh buat bersama dengan murid tentang pop quiz, K-pool, throw, banyak. Dan ini adalah bahan di mana kita boleh sediakan. Cikgu jangan risau, dia punya template tu semua cikgu boleh dapat dalam MyViewBoard. Kan? Okey, sebab dia ada satu background di mana cikgu boleh ambil daripada situ. Okey, daripada MyViewBoard, gallery dalam tu ada banyak. Okey, ada tentang maths, ada tentang science, ada music. Okey, ada geografi. Dan kalau cikgu tak suka yang ini, cikgu boleh import sendiri juga. Okey, tapi saya rasa yang dalam yang apa yang dia sediakan memang sangat-sangat cukup. Dan ini memudahkan cikgu tak payah nak cari template yang lain. Okey, biasanya kita akan buat template daripada PowerPoint. Okey, dan yang ini adalah daripada MyViewBoard. Okey, cuma cikgu tambah sahaja bahan-bahan yang cikgu nak letak di dalam. Dan contohnya ini saya bina untuk subjek matematik untuk budak saya. Masukkan bilangan ikan. Okey, kita nampak yang sini ada 5 dan sebenarnya kita boleh ambil gambar-gambar ni daripada laman web dengan sangat senang dan kita boleh buangkan background dia. Dan kemudian kita boleh set satu benda dipanggil copy and move selected object dan kita boleh select. Bila kita tarik keluar dia boleh jadi banyak. Okey, so kita tak payah nak sediakan banyak tapi kita sediakan satu. Kita cuma gunakan fungsi copy and move selected. So kita boleh tarik banyak ikan yang kita nak masuk. Contohnya kita bilang bersama dengan murid. Ini biasa saya akan buat. Okey, cikgu akan tarik dan cikgu bilang bersama dengan murid. Kemudian satu lagi yang ini, layout ini juga saya ambil daripada template di dalam MyViewBoard. Cuma cikgu masukkan gambar saja, cikgu masukkan gambar GIF, boleh juga masuk ke dalam MyViewBoard ya, tambah perkataan. Okey, dan kita akan buatlah bersama dengan murid. Contohnya cikgu akan tanya, lepas tu murid tu akan jawab dan kita akan tarik jawapan pada tempat tertentu. Jadi dia sangat-sangat agak menarik bila kita nak bina dengan MyViewBoard lain daripada kita buat dengan PowerPoint ya. Okey, ni pun sama. Contohnya, okey, cikgu boleh tarik kat sini. Kita boleh buat banyak. Kalau pulau pun sama. So murid tu dia akan nampak lagi jelas bila cikgu buat bersama dengan murid. Dia akan nampak dengan jelas, terutama sekolah rendah. Okey. Dan sama juga yang ini, copy and move juga dia punya feature. Okey, so kita boleh tarik. Cikgu masuk saja satu bentuk dan kita boleh tarik unlimited time. Banyak. Okey. Dan satu lagi fungsi yang kita boleh buat ialah ini, spin. Kita boleh buat roda impian dengan sangat-sangat mudah menggunakan MyViewBoard. Okey, saya cuba satu roda impian yang ini. Okey, jap ya.
Okey, bila kita tarikkan bentuk daripada My Viewboard, kemudian kita boleh splitkan bentuk tu mengikut partition. Contohnya cikgu nak 4 bahagian ke, nak 6 ke, nak 8 ke daripada bulatan ni. Kemudian kita cuma masukkan color, kita masukkan nombor, kita grupkan dia, dah jadi roda impian. Okey, contoh saya boleh klik kat sini, roda impian ni. Kemudian saya boleh spin. Sebelum saya spin, saya boleh tekan, dia akan keluar bunyi. Lepas tu baru saya spin. Kan? Seronok. Jadi bila murid main bersama dengan cikgu, so dia akan rasa seronok. Contohnya jarum ni, okey, lekat pada 1. So kita akan ambil kepingan ni, kita akan kumpul di 1 dan cikgu akan ajukan soalan. Bagikan contoh bentuk ni. Lepas tu kita spin lagi. Please spin lagi untuk kumpulan yang kedua. So kumpulan kedua dia punya kepingan mungkin warna merah, so dia akan jalan yang warna merah. Okay, so contohnya 2. So 1, 2. So cikgu akan tanyalah nama bentuk ini. So ini adalah game. Okay, dia macam ular dengan tangga. Dan cikgu jangan risau, template ular tangga ni ada juga. Okay, saya tutupkan muzik. Ada juga dalam layout My Viewboard Gallery. Okay, so ini sama juga, spin juga, tapi bahagian ni lebih banyak. Saya buat sampai 10. So cikgu just spin sahaja. Kalau cikgu nak letak gambar, boleh juga cikgu masukkan gambar. Senang saja dia nak buat. Okey, contoh pada 4. So kita akan klik 4 dan saya akan tanya, contohnya baca nombor ni. So murid akan bacalah 84 macam tu. So ini adalah sebahagian sahaja yang cikgu boleh buat. Okey, cikgu boleh buat bersama dengan murid. Cikgu boleh create bahan pengajaran sendiri dengan sekejap saja, dengan mudah sahaja menggunakan My Viewboard. Sebenarnya My Viewboard tu boleh buat banyak lagi. Okey, dan kalau cikgu nak tahu bagaimana nak menggunakan My Viewboard bersama dengan murid, bersama dengan kelas anda, ataupun nak bina bahan PDPR anda, so cikgu boleh layarilah channel saya, channel Cikgu Ruth, dan di situ ada panduan dan ada tutorial dan cikgu boleh belajar daripada situ. Memang banyak, memang sangat-sangat best dan saya suka aplikasi ni. Okey, so itu saja perkongsian saya untuk cikgu-cikgu tentang bagaimana cikgu nak binakan bahan PDPR. Okey, saya pass back kepada Mr. Law. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ruth. Okey, kerana beliau telah menggunakan My Viewboard Whiteboard ini dah selama setahun dari tahun lepas. Okey, semasa lockdown macam mana nak mengajar. Balik kepada My Viewboard Whiteboard. Okey, yang last ini, cikgu nampak dah QR code sharing. Okey, sebenarnya QR code sharing ini sangat berguna. Okey, katakan cikgu jangan scan QR code ini, yang ini sampel saja. Katakan cikgu ada file yang nak share kepada murid-murid selepas pengajaran. Macam saya sekarang, selepas training dan demo yang ini, saya nak sharekan file saya kepada cikgu sekalian. Okey, cikgu hanya perlu tekan QR code yang ini. Okey, bila saya tekan QR code yang ini, okey, saya tekan yes, dia akan automatic, okey, convert, okey, tukar file ini kepada PDF, masuk ke dalam Google Drive cikgu dan terus ada permission dan share kepada semua orang. Okey, cikgu sediakan QR code, scankan QR code yang ini. Okey, yang menggunakan laman web, cikgu boleh type bawah sini https //mvb yang ini. Kalau cikgu rasa file ini berguna, sebenarnya cikgu boleh simpan. Lepas tu cikgu boleh rujuk balik file yang fungsi-fungsi yang saya showkan kepada cikgu-cikgu sekalian. Seterusnya, kalau cikgu nak dapatkan user guide, macam mana penggunaan My Viewboard, sebenarnya kita ada support juga. Cikgu boleh layari website My Viewboard Wiki, My Viewboard Wiki, ataupun My Viewboard Blog dan ViewSonic Library Education. So apa yang ada dekat dalam sini? My Viewboard Wiki ialah katakan cikgu
nak tahu whiteboard untuk Windows, cikgu klik saja whiteboard. So dia akan ada penerangan, fungsi-fungsi, ikon-ikon, gambar raja, apakah kegunaannya. Dia macam satu user guide yang sangat details di dalam. Okay. Yang kedua, blog, ada apa-apa updates, kemas kini yang terbaru, bulanan di dalam sini, function-function ataupun fungsi-fungsi yang terbaru. Untuk sekolah-sekolah, untuk yang ini library education, untuk sekolah-sekolah yang nak buat hybrid classroom di sekolah, kita sini ada rujukan macam mana nak buat online learning, ataupun hybrid classroom di sekolah pun ada. So untuk hari ini, untuk cikgu-cikgu hadirin sekalian, sila gunakan software kami. Ingat, sign up account, download software dan install ke dalam komputer cikgu. Lepas tu cikgu boleh gunakan. Selain daripada itu, bagikan kita feedback. Macam mana bagi kita feedback selepas ini di Telegram, mungkin fungsi yang cikgu nak guna tak ada di dalam, ataupun cikgu ada masalah untuk sign up ataupun nak install, ataupun fungsi lain, cikgu boleh bagi kita tahu. So cikgu boleh have fun, gunakan aplikasi kami. Dan jangan lupa cikgu, kongsikan aplikasi kita kepada guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah yang lain yang hari ini yang tak hadir di dalam Zoom training yang ini. Selain daripada itu, sebelum menutup demo training, mungkin saya boleh showkan sedikit sebanyak benda-benda yang boleh membuat sokongan PDPR kalau cikgu memerlukannya. Mari saya tunjukkan kamera saya. Kepada sekolah-sekolah ataupun kolej-kolej yang memerlukan peralatan digital, kami pun ada dekat sini. Nampak tak cikgu? Hai. So saya ada dua kamera. So cikgu boleh tengok, satu ialah notepad. Notepad ini cikgu boleh buat tulisan di atas, dia ada kertas. Compare dengan notepad yang lain, mereka tak ada hard copy untuk buat penulisan. Dan ini kita ada yang cikgu boleh buat penulisan. Yang ini notepad dia. Yang kedua, benda yang saya tengah guna ialah, mungkin saya boleh tunjukkan panel. Nampak tak cikgu? Yang benda yang saya tengah guna. Yang ini ialah pen display. So yang ini dia boleh jadi dua screen. Satu screen komputer extend kepada satu screen lagi yang saya terus boleh buat tulisan di dalam. Nampak? Kan? So kita ada pen display. Yang seterusnya kita ada lagi monitor touchscreen. Kalau sesiapa sekolah ataupun cikgu yang tengah gunakan monitor touchscreen di sekolah ataupun di rumah, cikgu pun boleh gunakan touchscreen. Sebab kalau touch, fungsi dia lagi baik, dia lagi smooth, tulisan lagi cantik. Dan juga untuk sekolah-sekolah kelas bilik, boleh gunakan panel besar yang bersaiz 55 inci hingga ke 86 inci. Yang ini kami pun ada provide juga. Tapi hari ini kita kebanyakan kepada solusi dia macam mana gunakan digital whiteboard di dalam komputer riba cikgu. Sebenarnya cikgu kalau kebanyakan bahan-bahan cikgu dari PowerPoint, cikgu hanya perlu, katakan cikgu ada bahan PowerPoint yang macam ni, cikgu hanya perlu tarik masuk je. Nampak? Saya buka muka surat baru, ini muka surat baru, cikgu hanya perlu tarik PowerPoint masuk sahaja. Dari sini tarik masuk je. Nampak tak sudut kanan atas? Dia tengah loading. Ini ialah tengok depends on file cikgu berapa besar. Dia ada dua option. Satu option ialah no. No dia akan jadi background. Yes dia ialah objek, cikgu boleh minimize, maximize dan boleh gerak. Slide dia. So kebanyakan saya akan guna no. Nampak tak slide yang tadi saya dah masuk? Cikgu boleh tekan bawah sini nombor 45 slide dia. Lepas tu yang paling akhir yang saya kirimkan masuk. Inilah dia slide PowerPoint yang saya masukkan. Dan cikgu boleh buat annotation
di sini. Terus di dalam whiteboard. Okay? Dan cikgu boleh klik next. Lepas tu cikgu boleh buat tanda, remark dan juga boleh tukar warna, tukar apa-apa pun pen yang cikgu nak guna. So, bahan cikgu PowerPoint, PDF, tarik masuk je. Ataupun guna Magic Box, import sahaja ke dalam. Okay? Cikgu boleh tekan desktop dan cikgu boleh tengok file-file yang boleh support kat sini. Image, video, audio, PowerPoint, dokumen PDF, teks, yang lainnya lah Vboard, yang lainnya lah file-file dari software lain. Okay. So kalau tak ada apa-apa pertanyaan. Okay, terima kasih cikgu-cikgu sekalian. Berharap masa membuat PDBR more interesting. Okay, boleh berinteraksi dengan murid-murid sekalian. Okay, thank you cikgu-cikgu. Okay, bye. Okay.